أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita masih membincangkan surah Al-Fil, ayat yang pertama ya. Dah habis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Alam, adakah tidak pernah ataupun tidakkah? Lam saya bagi tahu minggu lepas, haraf apa? Haraf jazam, dan dia juga yang paling penting, dia juga adalah haraf nafi. Berfungsi untuk menafikan. Maknanya lam itu dia dua dalam satu. Ya. Lam dia adalah haraf nafi, haraf jazam. Lam ini adalah haraf jazam dan juga adalah haraf nafi. Jazam ini fungsi baris, yang ini fungsi makna. Lam ni dia ada dua fungsi, satu mematikan jazam, satu lagi dia menafikan. Baik, alam, adakah tidak pernah? FB itu maksudnya apa? Fungsi baris. FM maksudnya fungsi makna. Macam contohnya kita jumpa kalimah la. La makna apa? Kalau kita terjemahkan la ini tidak, maka lam alif di sini adalah haraf nafi. Ini adalah fungsi makna. Nafi ni maksudnya apa? Menafikan. Dan dia tidak ada fungsi baris. Tidak ada fungsi baris. Lam alif ni yang memberi makna tidak ni, contohnya la a'budu. Dah jumpa dah dalam surah Al-Kafirun sebelum ni. Apa makna la a'budu? Tidaklah aku menyembah ataupun aku tidak menyembah. Kalimah a'budu ini barisnya tetap. Ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' hujung barisnya baris depan, tidak ada apa-apa yang diubah di sini. Okey? Tidak dimatikan. Kalau yang ni lam, contoh dia lam yalid. Mati tak? Mati. Maknanya lam di sini dia ada dua fungsi. Satu mematikan, satu menafikan. Mematikan itu fungsi dari sudut baris. Menafikan itu, penafian itu adalah dari segi makna saja. Tapi ada haraf yang dia ada fungsi makna saja, dia tidak kacau baris. Macam ni. Dan ada haraf yang dia ada fungsi baris saja, dia tidak ada fungsi makna. Contoh dia macam
Min alladhi at'amahum min ju'. Min ni haraf apa? Apa fungsi haraf jar? Ini membaris bawahkan isim selepasnya. Ini fungsi baris ke fungsi dari segi makna? Dia ada FV, fungsi baris. Maknanya ada haraf yang dia ada fungsi baris, dia tidak ada fungsi makna, tak ada makna apa-apa lah. Dia tidak menafikan, dia tidak mengiyakan, dia tidak menegaskan. Makna min tu daripada je lah. Dia tidak ada kaitan dengan menafikan, menegaskan dan sebagainya. Okey? Jadi maknanya bila kita jumpa haraf, ada yang ada dua fungsi, iaitu ada yang senang cerita haraf ni kita boleh bahagikan kepada berapa? Haraf ni ada 3 lah. Satu yang dia ada fungsi FB dengan FM. Maksudnya apa? Fungsi baris dan fungsi makna. Ada yang ada fungsi baris sahaja dan ada yang ada fungsi makna sahaja, tidak ada kaitan dengan baris. Okey? FB, FM tu kena faham lah. Kalau takut tak faham, tulis sempurna. Nanti sekejap lagi balik mengulang kaji, anak tengok kita tak faham, tanya cucu. Cucu kata ni Facebook ni. Facebook, FM apa? Ini radio. Okey. Dulu masa saya belajar, saya jadi Mutawif Andalusia. Kenal suami Puan Hajah, apa nama dia? Haji apa? Abu Yazid. Ya, saya kenal perasan dia, tapi mungkin dia tak perasan saya lah. Sebab saya sekejap saja dua kali bawa 2 kali ni. Saya batch yang kelima. Mutawif Andalusia batch yang kelima, tapi saya bawa jemaah 2 kali. Baik, baru saya perasan hari tu tengok, ini macam kenal ni Haji Abu Yazid. Okey, baik. Jadi dia satu yang ada fungsi baris. Kalau dalam masa saya kerja dulu, FM ni file manager. Jadi setiap mutawif ni kalau nak pergi bawa jemaah, akan ada file manager yang akan menguruskan. Dia akan kontak dua. Dan akan berubah-berubah setiap kali musim. Setiap kali pergi dia akan berubah lah. Tak mungkin file manager yang berbeza lah. Maknanya yang menguruskan list jemaah umrah tu daripada sini sampai ke sana, hotel booking apa semua sampai habis. Okey. Baik. Jadi FB ni fungsi baris, FM fungsi makna. Jadi kita mengulang kaji tadi, alam tara, adakah tidak pernah engkau melihat? Jadi lam di situ yang pertama dia menafikan. Tidak pernah. Jumpa lam kat mana-mana dalam Al-Quran, memang fungsi dia dari segi makna menafikan dan dia juga mematikan. Okey, baik. Alam tara, kita tengok balik nota. Alam tara, adakah tidak pernah tara engkau melihat? Alam tara, adakah tidak pernah engkau melihat ataupun memerhati ataupun mengetahui? Kaifa, bagaimanakah? Kaifa, bagaimanakah? Fa'ala, telah melakukan. Fa'ala, telah melakukan. Rabbuka, Tuhan engkau. Oleh Tuhan engkau. Bi ashabil fil. Apa terjemahan saya? Bi ashabil fil. Kepada bi tak ada terjemah dengan bi, kepada ashab angkatan tentera. Ashab angkatan tentera dalam kurungan yang dipimpin oleh pembawa, tutup kurungan, gajah. Ashab angkatan tentera dalam kurungan yang dipimpin oleh pembawa, tutup kurungan. Yang dipimpin oleh pembawa, tutup kurungan, batu gajah. Maknanya gajahnya berapa ekor? Ya kan? Kita ada ulas tak minggu lepas? Mufrad. Ya, ashab, jamak, fil, mufrad. Ini kita dah ulas last week, minggu lepas. Hari ni berapa hari bulan? 16 hari bulan 20 minggu yang ke 7.
Kita dah bincang minggu lepas, ashab ini adalah jamak jamak. Kalau satu apa dia? Kalau seorang sahib. Jamak dia ashab. Maknanya tentera tu ramai. Tapi fil, ashabil fil, al-fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi saya ulas yang ini saja. Ashabil fil. Ashab ni kita dah ulas minggu lepas. Satu sahib. Jamak dia ialah ashab. Maknanya ini adalah jamak. Al-fil ini filun seko. Jamak dia ialah apa? Afyalun. Afyalun jamak. Maknanya ini adalah right. Tentera ramai, gajahnya seko. Satu riwayat yang lain mengatakan 1 ekor gajah campur 8. 1 ekor gajah yang dinaiki oleh Abrahah, bakinya 8 lagi dibawa oleh tentera dia yang lain. Ada yang riwayat lain mengatakan bahawa gajahnya ada 13 campur, 1 campur 12. Tapi kalau ikut dalam ayat ini memang seekor je lah. Tapi sini adalah pandangan ulama lah. Sebahagian kata, ulama tafsir kata, sebahagian. Cuma di dalam tafsir disebut qila. Qila. Apa makna qila? Dikatakan. Siapa yang kata? Dikatakan bahawa Luqman Al-Hakim umurnya mencecah 1000 tahun sehingga akhirnya dia dapat bertemu dengan Nabi Allah Daud alaihissalam. Sebelum Nabi Allah Daud alaihissalam dia dibangkitkan Luqman Al-Hakim yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa kepada manusia. Tapi setelah Nabi Daud telah dibangkitkan, telah diangkat menjadi Nabi, maka dia telah berhenti mengeluarkan fatwa. Kemudian ditanya kepadanya, kenapa kamu tidak mengeluarkan fatwa? Dia kata, kerana ada orang lain lagi yang lebih layak daripada aku. Okey. Dan di dalam riwayat tersebut dikatakan umurnya mencecah 1000 tahun. Dikatakan. Siapa kata? Kalau di dalam kitab sejarah ataupun dalam periwayatan, kemudian periwayatan, ada lafaz qila yang terjemahannya dikatakan, maka ini pandangan yang lemah. Pandangan yang lemah. Sebab tak tahu siapa kata. Kalau yang telah diriwayatkan oleh sekian, oleh Ibnu Katsir, oleh Ibnu Hisham, oleh Ibnu Ishaq, kalau dalam bab sejarah ni yang famous Ibnu Hisham dengan Ibnu Ishaq. Telah dikatakan oleh Ibnu Ishaq ataupun telah diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, tak apa, kita tahu siapa yang cakap. Kita boleh trace lah, dia ni okey, dia ni siapa? Dia ni daripada mana? Daripada mana? Tapi kalau dikatakan, jadi yang saya kata, riwayat yang kata dia ada 8 ekor campur 1, 12 ekor campur 1, itu adalah riwayat yang lemah lah. Cuma sekadar nak cerita sahaja boleh. Cerita boleh lah, tapi janganlah kita percaya ataupun beriktikad bahawa benda itu benar. Okey? Sebab kalau kita tengok dari segi lafaznya al-fil di sini, seekor. Bukan berekor-ekor. Baik. Minggu lepas kita ada bincang tajuk apa ya?
Saya rasa maf'ulun li ajlih 202 3. Ya, 203. Kita ulang ringkas. Apa itu maf'ulun li ajlih? Dua kosong. Ithnani sifir salasah. Ithnani sifir salasah. Ithnani, ma ma'na ithnan? Sifir. Salasah. 3. 203. Baik, maf'ulun li ajli ta'rifnya ialah isim mansub yang beratas yang menerangkan sebab dilakukan perbuatan atau alasan. Jadi saya dah minta highlight ataupun tandakan dua kalimah, iaitu sebab atau alasan. Itu yang penting. Sebab atau alasan kenapa buat? Kenapa belajar? Kenapa tuan-tuan belajar belajar bahasa Arab? Ya, faham Al-Quran itu adalah maf'ulun li ajli. Kenapa makan? Kenyang? Lapar? Nak menjadi kenyang tu lapar. Lapar nak kenyang, itu adalah maf'ulun li ajli. Kenapa digalakkan memakai hand sanitizer pada waktu ini? Untuk memelihara, mencegah penularan wabak. Dan kalau boleh kita tangguhkan dulu bersalaman. Bukanlah kita tak. Tapi sebenarnya yang pakai topi muka ni siapa yang sepatutnya kena pakai? Sepatutnya kalau orang yang rasa dia ada simptom sakit, dia yang pakai. Kalau orang lain pakai, orang yang sihat pakai, orang yang sakit tu tak pakai, dia batuk kena dekat mask muka orang yang pakai. Lepas tu orang tu buka, orang tu pegang, dah melekat kat tangan. Jadi yang lebih efektif ialah orang yang ada rasa tak sedap badan ni yang kena pakai. Kalau orang lain semua pakai, dia tak pakai. Ya. Dia tak boleh beli mask. Ya? Dia tak boleh cari mask kan. Habis Semua orang sihat pakai. Yalah, semua orang sihat pakai, orang tak sihat pakai. Okey, kalau Malaysia insya-Allah lah, tapi kalau di negara luar negara Arab terutamanya Mesir, saya tak berani nak beli sebarangan mask muka tu apa cotton bud telinga tu. Hati-hati Kalau di Mesir ramai orang jual tepi-tepi jalan jual murah. Tapi tak tahulah itu di recycle, dipakai apa, yang kita tak tahu. Jadi di Malaysia ni kalau nak beli pun belilah dekat tempatnya yang betul. Farmasi ke, kedai ke. Kalau orang jual tepi-tepi jalan ni, kita kena berhati-hati sedikit lah. Takut tak tahulah itu daripada mana. Kan memang kalau dekat China kan. Ya, memang kebanyakan yang di China tu dia orang recycle. Di China sendiri. Jadi kalau emas tu made in China, kemungkinan tu tinggi. Ada okey. Okey, jadi carilah berhati-hati. Elok-elok nak mengelak penyakit, terkena penyakit lain. Baik. Jadi kalau kita tengok contoh yang ada, nombor pertama saya ulang ringkas sebab dah bincang minggu lepas. Ji'tu lil hafli, ji'tu aku telah datang, lil hafli kenduri. Ini bahasa Arab lah, datang kenduri. Kita orang Melayu pergi kenduri. Ini orang Arab, aku telah datang kenduri, lil hafli itu kenduri. Kenapa? Ikraman, kerana memuliakan. Ikraman kerana memuliakan laka engkau. Maka ikraman adalah maf'ulun li ajli. Dia bari atas kan? Menerangkan sebab kenapa dia datang kenduri. Baik. Zul tu saya pernah cerita tak yang kenduri Arab saya pernah pergi tu? Pernah kan? Tak pernah ya? Saya pernah, alhamdulillah, masa di Mesir telah dijemput menghadiri satu kenduri. Saya tak pastilah, nampak macam kenduri kahwin. Nak kata kenduri kahwin, kenduri kesyukuran pun nampak macam kenduri kesyukuran. Tapi saya rasa kenduri kesyukuran, sebab kalau kenduri kahwin dia buat, biasa dia orang buat malam. Kalau meninggal
Kalau meninggal dia bukan buat dia akan berjumpa, dia akan buat macam kenduri jugalah tapi minum-minum je lah, tak ada makan. Jadi bila saya pergi kenduri tu dia buat kemah sini. Ni pandangan daripada sisi atas Orang Mesir dia punya kemah dia bukan macam kita ni pasang siap kanopi, tak. Kat sana kayu tu diikat, kayu batang tinggi diikat sini, diikat sini, ikat semua main ikat je. Akhirnya jadi kemah. Lepas tu kayu tu diikat. Ni kalau construction dia tak pakai besi macam kita tu, tak ada. Kayu melintang sana ikat, melintang bawah ikat, masuk tembus kat dalam dinding ikat, semua main ikat. Dia orang memang macam tak takut. Bukan tak tahu, dia macam terlampau naif lah orang kata, orang Mesir. Masuk dalam video tu, yang mungkin saya pernah cerita, yang tongges terbakar ni dah keluar api ni. Sampai orang yang mengulas video tu pun ketawa tengok perangai orang Mesir. Kalau kita tengok tongges nak meletup keluar api, itu buat apa? Lari yang semua, tak adalah orang. Ini seorang datang, ambil baju, nak letak, nak padam pun, api terkeluar lagi. Seorang lagi datang, makcik pegang tu. Yang pegang penyapu, tengah menyapu datang tengok. Semua pakat berkumpulan lah. Mula-mula ada 2-3 orang. Lepas tu makin ramai pula tu. Bukannya makin jauh. Itu perangai. Ni sampai pengulas berita ni kata, inilah orang Mesir. Tengoklah ni. Ni perangai orang Mesir. Macam ni lah. Diorang kalau ada masalah, diorang semua datang. Baik. Jadi bila masuk ke kemah ni, sini ada kursi. Tepi ni lah kosong. Lepas tu kosong. Tengah-tengah ni kosong. Diorang memang susun mana-mana majlis. Diorang selalunya susun macam tu. Lepas tu dia punya kemah dia diikat dengan kain besar. Sebab kat sana diorang tak jarang hujan. Jadi atas kain, kiri kanan kain. Kain besar lah. Tebal. Badan bila dah ramai dah semua dah cukup quorum, dia masuk ke dalam selak ni. Masuk ke dalam ni ada kain ni. Dia halang dengan kain, lepas tu masuk ke dalam. Kat sini lah ada meja. Yang meja makan. Meja makan dekat bahagian dalam lah. Lepas tu kat tengah tu ada pinggan besar. Ada nasi kat tengah. Ada lauk. Lepas tu kat tepi tu ada pinggan kecil. Jadi kami mula-mula bila dah baca makan, dah baca doa apa semua, dah baca doa makan, nak makan, ingatkan ambil, tak ada kursi ni. Ni tak ada kursi ni. Tak ada kursi. Jadi apa pandangan saya, kita cedok, masuk dalam pinggan, pergilah balik ke depan. Rupanya tak. Makanlah kat situ berdiri. Daripada awal sampai habis. Makan nasi berdiri. First time dalam hidup saya makan nasi daripada awal sampai habis kenyang berdiri. Nak pergi macam mana dah semua orang harap kat tepi-tepi ni dah sempit dalam tu. Kalau kita nak keluar pun dah susah dah. Memang kita macam dah terperangkap kat dalam tu. Terpaksalah mengikut tradisi dia. Makan berdiri. Kemudian dekat dalam pinggan besar, tepi tu ada pinggan kecil. Saya ingatkan pinggan kecil ni terbalikkan. Ambil nasi, makan masuk dalam pinggan kecil. Tak, orang Arab dia makan terus daripada pinggan yang besar tu. Nasi semua ambil lauk, makan kat situ terus. Tak tahulah, itu memang tradisi dia. Lepas tu datang dessert pula. Itu antara kenduri yang saya rasa memang agak mewah agak. Mungkin orang yang buat kenduri tu kaya. Lepas tu ada dessert apa semua. Kemudian last sekali, banyak ni makanan yang agak banyak juga. Dia macam ala-ala makan dekat hotel. Kita kalau tak biasa makan, bukan makan hotel yang kita ambil sendiri, ni yang serve. Saya masa pergi Turki dulu, ingat sekali tu saya pernah pergi ke hotel yang serve macam tu. Kita ingatkan inilah menu utamanya, makan banyak-banyak, datang lagi. Datang lagi sedap, dah tak boleh makan dah lah yang last. Kita tak tahu. Okay. Dan akhirnya bila ada banyak makanan sangat, dia kata makan sampai habis. Tak habis, haram apa yang kamu makan. Yang tadi kamu makan tadi ni, kalau yang kamu makan ni, kalau yang ada sekarang ni ada baki lagi, tak habis, yang kamu makan sebelum ni semua jadi haram. Dia melawak aje tuan-tuan abang, tapi dia memang lawak kasar. Orang Arab memang lawak kasar. Kalau kita macam tu, apa tu rumah ni tak datang dah lah. Sebab kita orang Melayu lembut okay. Lelaki je lah, tak ada perempuan. Lelaki sahaja, perempuan tak ada. Macam-macam yang orang Mesir ni punya perangai. Baik, jadi kenapa datang kenduri? Kerana memuliakan engkau. Jadi ikram itu adalah maf'ulun li ajlih. Contoh kedua,
Ji'tu zurtuka, aku menziarahi engkau. Aku telah menziarahi engkau. Kenapa sebab ziarah? Mahabbata, kerana suka. Mahabbah tu kerana suka. Mahabbah tu suka. Kalau satu mahabbah, kalau dua mahabbatain. Sampai dekat Pakistan, Urdu muhabbatain. Kan ada cerita nama muhabbatain kan? Mahabbatin. Orang Melayu, orang ni mahabbatin. Mahabbah kerana suka. Zurtuka, contoh yang kedua, zurtuka, aku telah menziarahi engkau. Zurtuka, aku telah menziarahi engkau. Mahabbah kerana suka. Adabika, budi pekerti, ataupun kalau terjemah adab ni macam tak sedap sangat lah. Terjemah je lah budi pekerti engkau. Kadang-kadang kita suka datang rumah orang yang tuan rumah dia walaupun layanan dia apa? Hanyalah secawan teh dan biskut kosong. Tapi layanan dia bagus. Dia suka bersembang dan dia bagus. Dia punya respon dia bagus. Daripada pergi datang rumah orang tapi tuan rumah macam nak layan tak layan je. Lepas tu nak datang lagi tak? Datang dah. Okey, jadi kita kadang-kadang sebab ziarah tu adalah sebab kerana suka dengan budi pekerti engkau. Jadi mana dia maf'ulun li ajlih? Mahabbah. Kerana suka. Suka apa? Adabika tu pelengkap. Kalau Aida tak faham suka apa benda. Jadi maf'ulun li ajlih ni dekat kalimah mahabbah saja ya. Sebab maf'ulun li ajlih mesti baris atas. Jangan tanda semua sekali. Adabika tu tak masuk sebab adabi tu dah jadi baris bawah. Okey? Bukan kerana suka perencah adabi engkau ya. Tu yang cerita adabi, ustaz perencah adabi ke ni? Bukan. Baik, yang ketiga, la aq'udu, aku tidak akan duduk kaslan kerana malas. Mungkin dia nak beritahu dia ni seorang yang rajin, orang suruh duduk, dia tak nak duduk. Saya tak nak duduk sebab saya malas nak duduk. Pelik Yang tu yang saya dah ulas minggu lepas. Ayat ketiga ini macam pelik sedikit. Saya tak pastilah ayat tersilap tulis ke ataupun memang orang cakap macam ni ke. La aq'udu, aku tidak akan duduk kaslan kerana malas. Jadi malas tadi adalah sebab kenapa dia tak nak duduk. Jadi mana maf'ul li ajlih? Kaslan. Baris atas kan? Okey, tengok contoh ayat Al-Quran yang kita dah bincang minggu lepas, ada tak? Tak ada. Ya saya. Kenapa yang sebelah kiri itu kurang penggunaan ja, diguna semua banyak penggunaan? Apa yang related dengan contoh-contoh? Okey, maknanya maf'ulun li ajlih ni menunjukkan alasan ataupun kerana, sebab. Kalau kita jumpa lam haraf jar, apa makna lam ni? Lam haraf jar. Dia boleh baca dua, la ataupun li. Kita biasa terjemah bagi, untuk saja. Ada terjemahan lain. Boleh terjemah kerana. Apa makna lillahi ta'ala? Kerana. Jadi sebabkan maf'ulun li ajlih ini menunjukkan sebab ataupun alasan. Okey? Jadi orang Arab kadang-kadang digunakan dalam buku tu, kadang-kadang tengok contoh yang pertama dalam buku, kadang-kadang orang Arab gunakan ikraman, kadang-kadang dia letak li terus sebelah kirinya. Sama ada baca ji'tu lil hafli ikraman laka ataupun ji'tu lil hafli li ikramika. Dia terus letak lam. Lam di situ terjemah apa? Kerana. Maknanya boleh juga digantikan dengan haraf, bukan digantikan, ditambah. Jadi kalau ada tambah haraf jar, ikram tu baris apa? Li ikra bawah. Jadi ada maf'ulun li ajlih ke tak? Tak ada. Maknanya boleh dibaca, kita boleh buat ayat ji'tu lil hafli, sama ada ikraman pun boleh, ataupun kita boleh ganti dengan, bukan ganti, kita letak lam terus, li ikramika, baris bawah. Boleh? Maknanya ayat itu boleh digunakan kedua-duanya sekali.
Cuma maf'ulun li ajlih yang mana? Yang atas ini jadi maf'ulun li ajlih. Yang bawah tak adalah. Boleh? Itu maksud dia. Kemudian diletakkan dalam nota kurang penggunaan haraf jar. Maknanya dalam contoh yang pertama, orang Arab guna yang mana? Pilihan yang mana yang lebih banyak digunakan? Pilihan yang pertama. Ikraman. Dalam contoh yang pertama lebih banyak digunakan ikraman berbanding li ikramika. Itu contoh yang pertama. Itu maksud dia. Boleh? Faham? Faham Okey, yang kedua digunakan sama banyak. Maknanya kita boleh baca mahabbata adabika ataupun li mahabbati adabika. Boleh baca dua-dua. Dua-dua tak salah. Dua-dua biasa orang nak guna. Dalam contoh yang kedua. Tapi maf'ulun li ajlih yang mana? Yang pertama lah. Okey, cuma boleh guna mahabbata ataupun boleh guna juga li mahabbati. Dua-dua penggunaannya sama. Dalam contoh yang kedua ni orang Arab guna dua-dua. Yang pertama, orang Arab lebih guna banyak yang pertama. Ikraman Okey. Dan yang ketiga, la aq'udu kaslan ataupun kita letak haraf jar lil kasli. Yang ketiga ini orang Arab lebih banyak menggunakan lil kasli berbanding kaslan. Faham? Kenapa guna lam? Sebab lam ini maksudnya kerana. Maf'ulun li ajlih ni untuk memberikan alasan kenapa buat. Kenapa buat? Sebab ataupun kerana. Kenapa berdiri? Kerana menghormati guru. Okey? Maf'ulun li ajlih lah. Cuma bila dah ada lam haraf jar, dah tak ada dah lah. Maf'ulun li ajlih tu tak ada dah. Faham? Itu maksud dia. Ya, sama-sama. Maknanya dalam ketiga-tiga contoh itu kita boleh guna kedua-duanya sekali. Yang akan jadi maf'ulun li ajlih yang mana? Yang pertama. Boleh guna tu macam mana nisbah dia? Boleh tengok contoh. Contoh yang pertama, kita lebih banyak guna pilihan yang pertama. Contoh yang kedua sama rata. Contoh yang ketiga kita lebih banyak menggunakan haraf jar. Boleh faham? Okey. Tengok satu contoh ayat Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan. Tengok ayat yang pertama, fa akhraja. Saya terjemah fa akhraja, fa lalu akhraja. Fa lalu akhraja, dia telah mengeluarkan. Akhraja, dia telah mengeluarkan. Dia tu huruf besar lah. Sebab dia tu merujuk pada Allah. Fa lalu akhraja, dia telah mengeluarkan. Akhraja, dia telah mengeluarkan bihi, dengan sebabnya. Dalam kurungan air hujan. Dengan sebabnya, iaitu air dalam kurungan air hujan. Buah-buahan. Min tu tak payah terjemah lah. Daripada buah-buahan. Nanti tak faham bahasa Melayu. Min tak payah terjemah. Samarat ni buah-buahan. Kenapa Allah keluarkan buah-buahan? Bila turun hujan keluar buah-buahan. Buah-buahan tu tujuan dia untuk apa? Untuk ataupun untuk memberi rezeki. Rizqan, untuk memberi rezeki lakum, kepada kamu. Buah-buahan itu sebagai rezeki untuk manusia. Baik. Sebagai rezeki untuk kamu. Di Malaysia ni buah-buahan banyak juga. Agak-agak kat Mesir banyak tak buah-buahan? Tak ada Banyak? Tak ada? Jenis banyak. Tak banyak jenis yang Pisang ada, limau ada, anggur ada. Anggur tu anggur macam-macam jenis. Warna hijau ada, warna ungu ada. Seedless. Sedap lah makan tu yang masa tahun pertama baru sampai. Bila masuk musim anggur ni, musim anggur lah ni. Dia musim panas nak tukar musim sejuk kalau tak silap saya lah. Sekarang bulan 3. Bulan 3, bulan 4. Masa tu memang banyak anggur. Mula-mula keluar tu dia macam masam-masam, kelat-kelat. Tapi bila dah masuk, lepas tu memang manis. Itu makan tak berhenti. Habis. Siapa yang tak tahan, habis lah.
Apa dia panggil dirhariah? Apa dia? Darhiyah. Ya, itulah dia. Dia apa? Ishal orang Arab sebut. Ishal tu maksudnya murah. Alah sekilo tu sampai RM7 sekilo. Kita kat sini RM10. Sekilo berapa? Lebih lah. Kadang-kadang dia jual timbang-timbang satu kotak tu dah 10 lebih. Tak sampai sekilo pun. Kat sana RM7, RM5 sana. Jangan kira RM5 Malaysia. RM5 sana. 4 potong 2 duit kita. Separuh duit kita jadi RM4, RM3 sekilo. Orang tu makan macam orang Batak. Akhirnya tak tahan perut. Lepas tu musim strawberry. Strawberry manis ke tak sebenarnya? Masam manis. Dia tak ada lah. Bila makan tu manis, dia memang dia lebih manis, dia ke masam manis lah. Dia bukan manis betul. Dan di situlah saya belajar. Rupanya orang Malaysia ni makan strawberry dengan Coklat. nata di koko. Bukan nata di koko, apa? Nutella. Makan dengan Nutella tu. Kat sana Nutella pun ada. Okey. Jadi sebenarnya kita rasa macam Mesir ni walaupun 70% bumi dia adalah padang pasir, tapi penyebab dia subur adalah apa? Sungai Nil tu. Dan dia punya tumbuh-tumbuhan kat sana memang potato besar ni. Bila saya cerita kat mak saya, you ke? Saya bawa balik. Ya betul, memang besar ni. Tu yang saya masa tengok orang makan apa, makan cheese, apa ni tu yang panjang-panjang French fries. Saya pun macam asal panjang sangat. Tapi itu mungkin dia dah proses kan, dia boleh jadi panjang. Tak apalah, tapi memang kat sana memang panjang-panjang. Besar ni. Apa ni kita panggil kobis, dia besar ni. Kobis dia besar ni. Tembikai besar, semua besar-besar. Padan lah dengan orang dia pun besar. Okey, maknanya kita cuba bayang Malaysia ni yang banyak hujan pun kita tak ada jumpa kobis. Kalau ada orang tanam pun tak ada besar macam tu, tak ada. Tapi sana besar macam ni kobis. Sampai nak beli tu kalau letak dalam talam tu muat satu separuh. Ya, sebab bumi ambiak, bumi yang berkat. Baik. Jadi Allah turunkan hujan tadi, keluarkan dengan sebab hujan tadi Allah telah mengeluarkan buah-buahan. Tujuan dia apa? Untuk memberi rezeki kepada kamu. Jadi rizqan itu adalah maf'ulun li ajlih. Yang kedua, wa nazzalna, dan kami telah menurunkan alaika ke atas engkau al-kitaba al-Quran. Wa nazzalna, dan kami telah menurunkan alaika ke atas engkau al-kitaba al-Quran. Al-kitab di sini merujuk pada Al-Quran. Kenapa Allah turunkan Al-Quran? Tibyanan, sebagai untuk memberi penjelasan. Untuk menjelaskan lah. Untuk menjelaskan. Tujuannya apa? Tibyanan, untuk menjelaskan. Likulli syai', setiap sesuatu. Tibyanan, untuk menjelaskan. Likulli syai', setiap sesuatu. Dalam Al-Quran itu tersembunyi pelbagai benda. Pelbagai maklumat yang akhirnya sains telah membuktikan benarnya Al-Quran. Betul? Antara yang disebut dalam Al-Quran yang membuktikan kebenaran Al-Quran apa dia? Ada seorang profesor apa tu, Gray Miller, saya tak ingat nama dia. Yang dia mengkaji apa? Banyak yang profesor yang mengkaji air. Rupanya dia kata saya berjaya membuktikan bahawa ada satu tempat yang mana ada dua air bertembung tak bersambung. Dalam Al-Quran dah sebut. Ada profesor yang mengkaji kulit manusia, akhirnya masuk Islam. Kata kulit manusia ni kalau dah terbakar dia mati. Tekan tak rasa apa. Kalau ada orang yang pernah bahagian kulit dia terbakar, kalau tekan kan tak rasa apa-apa. Bila dibaca Quran, jumpa ayat ni, kata sebenarnya benda ni dah ada dalam Al-Quran. Kullama nadijat, ahli neraka setiap kali telah masak kulit-kulit mereka, badalnahum juludan, kami ganti kulit yang lain, liyazuqal azab, supaya mereka ni lebih merasai azab yang diturunkan kepada mereka. Jadi ketika itu dibaca, dikaji, rupanya dah sebut dalam Al-Quran, diberiman. Okey. Jadi Al-Quran itu tujuan dia diturunkan kenapa? Tibyanan, sebagai penjelasan di kulli syai'. Baik, cukup setakat itu. Kita sambung surah Al-Fil.
Banyak lagi kan contoh ya. Jadi apa ni, maf'ul ajli ni dia menerangkan tentang perbuatan. Ya, tambahan dia menerangkan bukan, dia menerangkan alasan. Alasan sebab kata bila tarikh ni menerangkan sebab dilakukan perbuatan. Maka dia menerangkan sebab apa perbuatan tu dilakukan. Bukan disebut perbuatan. Dia menerangkan perbuatan. Jadi senang cerita, maf'ulun li ajli ni jawapan kepada soalan kenapa buat. Maf'ulun li ajli ni menjawab soalan kenapa buat. Kalau dalam kata ayat ni maknanya contoh tibyanan ni dia menerangkan tentang nazalna. Ya, menerangkan nazalna. Kami turunkan tu kenapa? Tibyanan. Kalau yang respon ni ta'akhud. Kenapa keluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan? Kenapa? Menerangkan fa'il tadi. Sebab kenapa buat? Dia macam ni, macam saya dah ulas sebelum ni. Tajuk kita ni sebenarnya, tajuk yang kita bincang ni apa? Dia menyambung ayat supaya lebih sedap. Ayat utamanya ialah Ali makan nasi. Fa'il, fa'il, maf'ulun bih. Itu ayat utama, rukun asas yang kena ada di dalam satu ayat. Dalam bahasa Arab disebut jumlah. Okey, bila ada perbuatan mesti ada pelaku, mesti ada mangsa. Perbuatan dimakan, yang makan Ali, yang dimakan adalah nasi. Jadi fa'il, perbuatan makan adalah fa'il, fa'ilnya Ali, maf'ulun bih nasi. Kemudian yang belakang, yang tajuk yang kita sedang bincangkan sebelum-sebelum ini, tajuk hal yang baru ni maf'ulun li ajli, itu nak sebagai nak menambah perenjah supaya ayat tadi lebih sedap lah. Kalau tak nanti ayat tu terlampau simple. Okey, Ali makan nasi. Masa tu macam mana? Dia makan nasi tu macam mana keadaan dia makan nasi? Tak, saya tanya keadaan dulu. Keadaan dia makan tu macam mana masa tu? Keadaan dia lapar. Dia makan gelojo. Gelojo tu menerangkan Ali ke menerangkan dia makan tu macam mana? Makan ke Ali? Jadi kalau menerangkan fi'il, dia jadi maf'ulun mutlak. Menjelaskan macam mana dia makan tu. Tu kita dah belajar juga kan. Maf'ulun mutlak itu menjelaskan macam mana fi'il itu. Dibuat betul-betul ke, dibuat main-main ke, dibuat berapa kali. Dia menjelaskan perbuatan tu dibuat macam mana. Bukan sebab, belum masuk sebab lagi. Ini tak masuk sebab lagi. Kenapa dia makan? Ali makan gelojoh. Gelojoh tu adalah maf'ulun mutlak. Kenapa dia makan? Sebab lapar. Dah 10 duduk pergi negara Arab contohnya, dah 4 tahun tak balik. Bila balik, tak payah 4 tahun lah ya tuan-tuan dan puan. Orang pergi umrah 10 hari, orang pergi haji 40 hari, balik tu on the way tu dah cari nasi lemak lah apa dan sebagainya. Kat sana makan juga nasi. Kadang-kadang pergi umrah pun makan juga masakan ala-ala macam Melayu, tapi yang kebanyakannya yang masak ialah Indonesia. Jadi dia punya rasa dia lebih kepada tak menepati tekak Melayu. Akhirnya touchdown sampai je ke LA, pertama cari apa? Carilah makanan Melayu. Sebab apa? Masa tu lah yang makan macam masa tu. Okey, jadi kenapa dia makan? Kerana lapar. Lapar itu maf'ulun li ajli. Masa tu dimakan, satu dia makan gelojoh. Gelojoh tu menerangkan fi'il, maka dia adalah maf'ul mutlak. Masa dia makan tu macam mana keadaan dia masa tu? Dia gelojoh satu lagi apa? Makan Happy, gembira. gembira. Contohnya dia makan begitu nampak macam bersemangat dia makan ataupun berselera. Berselera. Maka itu menerangkan si Ali tu makan penuh berselera. Jadi itu akan jadi hal. Itu semua tajuk tambahan lah. Dia makan kat mana? Maf'ulun lah, maf'ulun fih. Nanti kita akan belajar. Dia makan dengan siapa? Jadilah maf'ulun ma'hu. Tak. Jadi yang belakang tu sebenarnya dia nak tambah aja. Kita dah ada rukun ayat. Belakang tu perencah tambahan. Ataupun kalau makan nasi, itu adalah hidangan tambahan, side dishes. Makanan nasi, bila makan nasi, ada lauk. Cukup lah. Ada sayur. Cukup.
Kemudian kalau ada lagi apa lauk satu pun dah cukup dah. Kalau ada 2-3 lauk, itu inilah maf'ulun mutlak, maf'ulun li ajli. Dia nak bagi ayat itu lebih sedap. Ustaz, keluarga maf'ulun ni belajar ni untuk menampas baris lah. Menandakan baris lah. Dia bukan sekadar baris saja, tapi apakah dia tu? Okey. Apakah dia itu boleh diketahui dengan logik, dengan asas kawan bercakap lah. Tapi yang penting kita nak belajar ni nak mengenali pasti atas bawah gitu-gitu. Ya betul. Itu yang kita nak belajar. Kalau yang tadi tu boleh tak lah. Yalah, sebab itulah saya tak nak tadi bincang tu, saya pun bincang ringkas saja. Saya tak adalah masuk semua contoh saya bincangkan. Saya bincangkan tadi sekadar nak tuan-tuan puan tahu, oh ini ada. Benda ni ada Tajuk ni saya tidak akan masuk mendalam. Sebab tu pun saya tak tulis pun di depan. Okey, sebab saya sekadar nak bagi tahu bahawa benda tu ada. Okey? Wallahu a'lam. Baik. Buka balik surah Al-Fil. Ayat yang pertama, adakah tidak pernah engkau melihat bagaimanakah telah melakukan oleh Tuhanmu terhadap angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa tutup kurungan Al-Fil, gajah, Abraha. Okey, saya ada ulaskan minggu lepas dia punya tafsiran dia. Okey, kemudian kita masuk dalam ayat yang kedua, alam yaj'al. Saya nak padam. Apa makna Al-Fil? Gajah. Seekor gajah. Ada yang buat surah gajah ya. Tapi bukan surah ni. Al-Fil wa mal-fil. Gajah, apakah gajah itu? Belalainya panjang, telinganya lebar, badannya besar. Itu semua mengarut tuan-tuan puan yang dicipta oleh kebanyakannya oleh salah satunya yang nabi palsu yang saya pernah cerita sebelum ni. Siapa nama dia? Musailamatul Kadzab. Tak pernah cerita ke? Pernah kan? Musailamah Kadzab tu yang dalam surah Al-Kautsar, Amr bin Al-As jumpa dia. Musailamah Kadzab ni dia mengaku jadi nabi ketika zaman Nabi masih hidup lagi. Kemudian ketika Nabi wafat dia menjadi-jadi. Zaman Nabi masih hidup dia hantar 2 orang wakil. Nak supaya buat apa? Kita buatlah kerajaan gabungan ataupun pakatan. Dia ada 40,000 orang pengikut. Dia nak nego lah dengan Nabi. Dia hantar 2 orang wakil. Bila Nabi kata tentang Musailamah Kadzab, maka dia 2 orang ni duk backup Musailamah ni sampai mungkin mengeluarkan kata-kata yang kesat sehingga akhirnya Nabi marah betul. Nabi kata apa? Sampai Nabi kata, kalaulah bukanlah kami ini dalam Islam telah disyariatkan supaya tidak boleh membunuh utusan, dah lama aku pancung kamu berdua ni. Kemudian satu ketika Amr bin Al-As jumpa dengan dia. Kenal kan Amr bin Al-As? Amr bin Al-As ni seorang daripada sahabat Nabi yang dihantar ke Mesir. Jumpa, kemudian berdialog dah dengan si Musailamah. Maka Musailamah tanya, apa yang telah diturunkan kepada sahabat kamu? Ada wahyu tak diturunkan kepada sahabat kamu? Maka Amr bin Al-As baca surah ni. Surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar sampai habis. Okey? Okey. Ketika kamu bacakan surah ni tadi, telah diturunkan wahyu juga kepada aku sebentar tadi. Maka dia pun kata, ya wabar, al-wabar, ya wabar. Wabar ni kalau ikutkan dalam terjemahan, wabar ni dia macam otter. Otter tu apa? O-T-T-E-R. Dia adik-beradik memerang lah. Tapi merang ni dia macam panjang kan. Yang ni dia macam arnab. Saya tak pastilah. Tuan-tuan puan mungkin dia hidup di bahagian sana. Binatang yang dia macam memerang tapi bentuk dia macam arnab. Tak tahulah apa dia nama dia kat sana. Kalau memerang ni panjang. Diceritalah pasal binatang ni sampai habis. Lepas tu ditanya pada Amr bin Al-As, apa pandangan kamu tentang surah yang telah diturunkan kepada aku tadi? Apa jawab Amr bin Al-As? Demi Allah, sesungguhnya engkau yakin
bahawa aku ini yakin yang engkau adalah pendusta. Faham? Engkau sendiri yakin yang aku ini yakin yang engkau ini pendusta. Maknanya engkau sendiri yakin aku ni tahu yang engkau ni pendusta. Bukan kata, dia tak jawab macam ni. Sesungguhnya aku yakin engkau pendusta. Tak. Dia kata engkau yang mengeluarkan, yang cakap ni pun tahu sebenarnya yang aku ni yakin engkau pendusta. Macam tu sekali. Macam tu. Itu ayat Arab memang sastra dia sangat tinggi. Jadi itulah kisah dia. Dia telah buat macam-macam surah rekaan, katak, gajah dan sebagainya. Okey, baik. Alam yaj'al. Kita keluarkan dulu kalimah-kalimah yang mana popular, yang mana dah pernah jumpa. Lepas tu nanti kita rehat. Alam yaj'al. Alam dah jumpa kan? Kaidahum. Hum fi tadlil. Ayat yang kedua. Okey, alam apa dia sebelum ni? Adakah haraf istifham? Lam tadi saya dah sebut, lam ini dia dua haraf jazam dan dia juga adalah haraf nafi. Apa fungsi haraf jazam? Mati tak? Mati, nafi menafikanlah Jazam ni fungsi apa? Baris. Nafi ni adalah fungsi dari segi makna. Hum dhamir, fi haraf jar. Yang kita tak tahu, ya ja'al tahu? Tak pernah jumpa lagi. Tak apalah, saya anggap macam tak tahu. Walaupun tahu sebenarnya okey, tak apa. Kita berehat, nastarih 5 daqaik. Kita sambung alam yaj'al. Yaj'al ni daripada perkataan ja'ala. Kita tak pernah jumpa lagi sebelum ni kan. Ja'ala ni maksudnya apa? Menjadikan. Alam yaj'al. Adakah tidak pernah sebelum tu yaj'al ni jadi fi'il. Fi'il apa ni? Bila jumpa fi'il, kita kena cari apakah, siapa yang buat. Itu yang penting. Mana fa'il dia? Senang ingat dua je. Kalau fa'il ni nak cari baris depan. Tak ada baris depan, dia tersembunyilah. Cari dulu baris depan, ada tak? Tak ada. Maka fa'il ni mesti tersembunyi. Apakah? Nak tahu domain dia apa? Tengoklah kuning A. Kalau dah tahu tak apalah. Apa dia? Domain. Dia punya simbol dia. Kalau pangkal huruf ya, hujung dia domain dia adalah huwa. Huwa ni siapa? Allah. Yalah, dia tu merujuk pada Allah lah. Sebab tu saya minta tulis huruf besar tadi Baik. Belum tadi lagi. Itu dalam surah tadi silap. Okey, alam yaj'al, adakah tidak pernah dia itu huruf besar. Adakah tidak pernah dia menjadikan, ataupun tidak je lah, adakah tidak dia menjadikan. Kaedah ni maksudnya apa? Tak ada dalam bahasa Melayu. Al-Qaedah. Oh itu lain. Lama tak dengar kalimah tu Kaedah ni tipu daya Adakah tidak pernah dia menjadikan Perkataan asal ni kaedah. kaedah ni isim. Ni perkataan asal. Kaedah. Kaedah ni yang perkataan asal. Ya, dia ini isim masdar ni. Isim masdar. Kalau fi'il madi dia telah memperdaya, kada yakidu dia sedang akan memperdaya, kaid tipu daya, penipuan susahlah kalau kita isim masdar ni semua nak letak imbuhan dengan an tu jadi tak isim masdar ni kata terbitan. Kalau dalam bahasa Melayu biasanya kita tambah imbuhan dengan an, belajar pembelajaran, mengajar pengajaran, makan pemakanan. Kalau tipu daya penipuan tak boleh lah, tak sedap lah, jadi tak payahlah terjemah.
kita dalam menterjemahkan ni kita kena bebas sedikit. Kita tak boleh ikut terjemahan sebiji-sebiji, nanti tak faham. Jadi kita terjemah saja kaedah, tipu daya. Tipu daya ataupun rancangan jahat. Kaedah ni tipu daya ataupun rancangan jahat. Mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, innahum yakiduna kaida. Mereka cuba buat hela, buat rancangan jahat. Wa akidu kaida, aku buat rancangan jahat untuk mereka juga. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Tangguhkanlah orang-orang kafir. Nanti mereka akhirnya dia rasa macam dia boleh menipu, tapi akhirnya dia tertipu dengan dirinya sendiri. Okey, baik. Bukankah, adakah tidak pernah ataupun adakah tidak yaj'al, dia telah menjadikan dia menjadikan kaidahum, tipu daya ataupun rancangan jahat mereka, fi. Asal makna fi dalam, kat sini tak payah terjemah. Terjemah juga nanti pening kepala tuan-tuan puan. Terjemah tadlil ni daripada perkataan dalal. Siapa tahu makna dalal? Sesat. Tapi ini bukan sesat saja, dia dalal ni sesat, tapi tadlil ni dia macam ni. Panjang sikit nak jadi maksud dia tu. Kalau orang tu sesat, tuan-tuan puan nak pergi ke daripada sini, nak pergi ke mana? Siam. Okey, jangan. Pergi kat Yuitam, okey. Tersesat dah, awal-awal dah tersesat. Nak masuk patutnya kena masuk highway utara selatan. Tiba-tiba termasuk ni Karak. Lagi malangnya termasuk highway ke menghala ke Johor. Jadi macam mana? Bila sesat tu apa? Apa kos dia? Ada melibatkan kos tak kalau tuan-tuan pergi mana-mana sesat? Apa kos dia? Masa banyak yang rugi kat situ. Jadi sebab tu kita tak terjemah menyesatkan. Kalau terjemah sesat kat sini nanti tak faham. Jadi kita terjemah tadlil ini memberi kesan lepas dia sesat tadi. Kesan daripada lepas dia sesat tadi dia apa? Merugikan dan sebagainya. Okey, sekejap. Tadlil kita terjemah apa? Merugikan dan memusnahkan. Merugikan dan memusnahkan mereka. Bukan menyesatkanlah. Di sini kesan selepas sesat. Tadlil merugikan dan memusnahkan mereka. Ialah kesan daripada mereka buat perancangan jahat untuk apa? Tipu daya. Tentera bergajah ni dia berancang untuk apa? Meruntuhkan Kaabah. Dengan tengok Allah tunjukkan tengok Allah nak tunjukkan kuasa dia. Orang yang saya dah cerita sebelum ni, dia bergerak daripada Yaman pergi ke Mekah tu bukan tak ada yang halang, ada, tapi membujur lalu melintang patah, semua kalah. Sampai kat Taif, orang Taif terus angkat tangan surrender. Sampai kat Mekah di sempadan sebelum masuk dekat lembah Uranah tu apa, saya tak ingat nama tempat dia. Baik, jadi bila dia nampak semua tak boleh lawan, dia memang confident level dia makin tinggi lah. Betul? Selalunya itu salah satu cara Allah nak binasakan seseorang. Dia rasa dia dah ada di kemuncak kehebatan kuasa dia. Orang lain dah tak boleh nak buat apa kat dia. Masa itulah Allah jatuhkan dia. Okey, dan akhirnya tadlil merugikan dan memusnahkan mereka. Dia tertipu dengan dia rasa dia hebat, tapi Allah memperdayakan dia dengan perasaan itu. Faham? Okey. Baik, tadlil kenapa baris bawah? Tadlil fi. Okey. Jadi ini adalah satu ayat lah ni dah lengkap. Sebab ayat dalam bahasa Arab ada dua, fi'il fa'il dengan mubtada' dan khabar. Ini ayat yang mana satu? Ayat ni ada apa kat dalam? Tak ada ayat. Mubtada' tu subjek. Subjek ni isim. Masjid itu besar, Allah Maha mendengar. Ini ayat ni boleh dengan apa?
Ini ayat fi'il fa'il Okey. Dia bukan ayat mubtada khabar, bukan subjek predikat. Baik. Tadnil kenapa baris bawah? Selepas haraf jar. Kaedah ni adalah bila jumpa fi'il dan fa'il, kita nak cari Allah tidaklah Allah menjadikan apa? Menjadikan apa? Tipu daya ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih baris apa? Atas. Kemudian kaedah ada alif lam dan tanwin. Ada alif lam? Ada tanwin. Kenapa tak ada alif lam dan tanwin? Mudhaf, bersandar. Bila jumpa mudhaf cari apa? Mudhafu ilaih. Formula dia apa kat sini? DMDI itu apa? Dhamir melekat dengan isim. Kenapa tak nampak tulisannya melekat? Sebab huruf dal tak boleh sambung dengan huruf ha. Nanti dia tak jadi huruf dal. Jangan terkeliru dengan tulisan. Dia dhamir mutasil. Okey? Baik. Ayat seterusnya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim. Ya? Yang ni dah habis? Belum? Yang ni kena padam. Semula alam yaj'al, alam adakah tidak pernah yaj'al dia menjadikan kaidahum tipu daya ataupun rancangan jahat mereka fi tadlil merugikan dan memusnahkan mereka tu dalam kurungan lah, tak ada mereka pun kat sini, tak ada hum kan kat sini, tak ada kadang-kadang kita kena tambah untuk menjelaskan sesuatu ayat. Okey. Baik, lepas haraf jar ya. Lepas haraf jar nama dia majrur, orang Arab sebut. Lepas haraf jar orang Arab sebut isim majrur ataupun majrur. Baik. Wa arsala alaihim tayran ababil. Yang dah tahu maknanya apa kat sini? Waw dan lagi alaihim ke atas mereka. Tayran ababil, burung ababil. Ababil tu nama burung lah. Ya. Dah ya. Saya nak tunggu ni. Dah. Ini tulisan ni dah. Khalas. Mungkin namsah saburah. Ma makna mungkin? Boleh. Namsah pada saburah. Boleh. Naam. Baik. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil.
La. Kan? La lilu. Lan ke la? La. Okey. Waw ni haraf apa? Waw. Haraf ataf. Alaihim ala haraf jah him dhamir tayran ababil. Okey, arsalah. Fi'il apa? Fi'il madhi, mudhari'. Mudhari' ingat ya, fi'il mudhari' walaupun ada anita. Fi'il mudhari' ni cara nak kena ada anita. Alif, nun, ya, ta. Ada a. Tapi jangan tengok a je, tengok hujung dia. Kalau hujung di depan bukan fi'il madhi. Maaf. Kalau hujung dia baris depan, dia fi'il mudhari'. Kalau hujung dia tak baris depan, dia adalah bukan fi'il mudhari'. Ini hujung dia baris atas kan? Ini fi'il madhi. Bila jumpa fa'il ni, fa'il senang je. Cari je lah isim baris depan. Ada tak? Ada tak? Baris depan? Tak ada kan? Tak ada kan? Isim baris depan? Tak ada. Kalau tak ada, dhamir yang tersembunyi lah. Apa dhamir dia? Fi'il madhi, tengok kuning A. Tak ingat ni tak? Ayat. Fi'il madhi kalau tak ada tambah apa-apa, hujung dia, dhamir dia adalah huwa. Huwa ni siapa? Allah. Dan dia telah utus, hantar burung ke, utus burung ke, kirim burung? Kirim macam post. Menghantar. Ya, tak apalah. Kirim, send. Dan dia telah hantarlah ya. Dia telah menghantar. Kirim burung. Kirim ni dia ada memberi makna negatif ke positif? Kirim salam, kirim barang. Ada tak orang kirim sihir? Kita orang Melayu sebut hantar sihir ke kirim sihir? Bukan kita lah, orang yang buat lah. Orang kata hantar, bukan saya menghancurkan, bukan. Orang Melayu sebut hantar lah lebih sesuai. Kalau benda-benda macam negatif ni dia buat sihir. Ya. Buat sihir, santar. Tak, bukan lah dia amal, lepas tu dia hantar benda tu dekat orang kan. Ikutlah apa-apalah, ikutlah ya. Arsalah dia telah menghantar dan yang seerti dengannya, menghantar ke, mengirim ke, mengutus ke. Tapi mengutus saya tak berapa sesuai. Menghantar ataupun mengirim. Alaihim, dia tu huruf besar Di tu huruf besar. Dan dia telah mengutus ataupun dia telah menghantar ataupun mengirim ataupun mengutus, ikutlah. Terjemahlah yang mana satu, yang penting faham. Alaihim, ke atas mereka, tayran, burung. Berapa ekor burung? Burung, tak payah terjemah burung-burung, terjemah burung saja. Sebab biasanya bila sebut burung ni, kita faham burung ni memang bukan seekor, selalunya banyak. Okey, burung ababil, berpasukan. Yang, kalau nak sedap lagi, burung yang berpasukan. Ataupun kalau tak sedap yang, letak yang dalam kurungan. Burung berpasukan. Itu maksud ababil. Bukan ababil itu nama burung macam burung tekukur, burung belatuk, burung wak-wak, burung hud-hud. Ya, bukan. Di dalam tafsir tak ada langsung yang sebut. Setakat ni yang saya baca di dalam beberapa tafsir, tidak ada yang menyebut ababil itu ismu at-tayr, nama burung. Tak ada dalam tafsir yang menyebut bahawa ababil itu adalah ismu at-tayr. Ismu tu maksudnya nama, at-tayr tu burung. Ustaz, adakah disebabkan lam bagi atas membuat menunjukkan dia
Tak, kat sini dia nanti saya akan ulas. Lam tu kenapa baris atas tu nanti ada alasan. Ya, berbondong-bondong. Boleh lah. Di dalam flock lah ni maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris. Saya tengok terjemahan flock of birds. Okey. Swarm of flying creatures. Okey, sekejap ya, saya baca taksiran yang pertama disebut jama'at. Maksudnya berjemaah lah, tapi tak sedap lah. Allah mengutus ke atas mereka burung berjemaah. Maknanya berpasukan lah. Maknanya burung ni dia datang. Dia memberi maksud apa? Dia datang tu satu. Mula-mula datang satu pasukan. Datang lagi. Okey, macam tu. Dia maknanya dia macam tentera. Kan dia ada dividen bukan dividen. Division, maaf. Yang tengah tunggu dividen kot ni. Dia ada dia punya ni kan. Okey, baik. Sekejap ya, saya tengok di dalam tafsir. Tadi ni tafsir Jalalain. Ya, di dalam tafsir Jalalain masuk dengan ababil ini ialah jama'at. Maksudnya berpasukan. Okey, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebut tafsir Ibnu Katsir masuk dengan ababil ialah apa? Burung dinosaur. Dia bagi gambaran kat kita burung tu macam dinosaur ni saiz. Dinosaur mesti dia bawa satu tan batu ni kecil-kecil. Okey. Jadi ada yang kata dia ni macam burungnya jenis burung laut. Yang dia punya kepala dia tu macam kepala unta. Tapi kebanyakannya disebut apa? Mutatabi'ah, mujtami'ah. Yang berbeza. Jadi beberapa tafsir menyebut satu, maksudnya berjemaah. Bukan, berpasukan. Maksud lain ialah dia tu datang daripada pelbagai jenis burung yang datang daripada pelbagai jenis sudut. Maknanya dia datang ni bukan daripada satu kawasan. Ada yang maknanya kalau tentera kat sini, dia datang sini, kiri, kanan, depan, belakang semua. Bukan, ialah maknanya daripada empat penjuru tu semua dia datang daripada arah yang berbeza. Burung, ada yang kata burung yang sama, ada yang kata burung yang pelbagai. Tapi yang penting ababil itu kita terjemah berpasukan lah. Yang paling mudah nak terjemahkan, bukan nama burung. Okey. Okey, di dalam tafsir Al-Wajiz disebut wa arsala alaihim majmu'at katsirah mutafarriqah min at-tuyur. Dan ada tafsir yang katakan bukan burung pun. Bukanlah, maksudnya bukan merujuk kepada burung secara khusus, tapi tayran ini adalah daripada perkataan terbang. Maknanya binatang yang boleh terbang. Makhluk yang boleh terbang. Okey? Wallahu a'lam. Okey? Tayran.
Tayran. Cuma ababil ni berpasukan. Ya? Wallahu a'lam. Ya betul ataupun tidak. Ya, saya pun tak pastilah macam mana. Kalau memang ada kajian, memang bila tengok dalam Google, kajian memang ada burung tu namanya, burung tu adalah nama dia burung ababil. Ya betul dibuktikan dengan sains. Tak apalah, ambil lah pandangan yang tu. Kalau tidak, kita ambil je lah makna yang asal. Ababil di sini maksudnya berpasukan. Kecuali ada bukti saintifik mengatakan bahawa ya, ini adalah burung yang dimaksudkan di dalam surah Al-Fil dengan bukti yang sahih, kajian yang betul tepat, barulah kita terima. Okey, wallahu a'lam. Okey, dah ada fa'il dan fa'il, nak cari apa? Satu lagi. Apa yang diutus? Apa yang dihantar? Jadi burung ini adalah maf'ulun bih. Burung tu datang macam mana cara dia datang? Jadi ini adalah tayran ni maf'ulun bih baris atas. Ini sifat. Sifat burung tu datang, dia datang macam mana? Berpasukan. Ini sifat. Yang ini jadi apa? Mausuf yang disifatkan. Kalau ada cantik, mesti ada yang cantik. Rumah yang cantik. Rumah mausuf, cantik sifat. Kereta yang laju. Kereta mausuf, laju sifat. Hujan yang lebat. Lebat sifat. Hujan adalah mausuf. Burung yang datang berpasukan. Maka berpasukan itu adalah sifat kepada burung tu datang, bentuknya bukan cara dia datang tu bukannya datang sekaligus semua, tapi dia datang berpasukan dan datang daripada pelbagai arah. Okey. Dan burung ni bawa apa? Batu. Berapa biji batu? Seekor satu. Dia bawa batu tu kat mana? Kat paruh dia. Ya. Dia ambil kat mana? Oh, banyaknya soalan. Jawapannya ada dalam ayat seterusnya. Okey, kita masuk ayat seterusnya. Dah. Sifat dia kena sama baris ni. Sifat kena sama baris. Cuma tak ada alif lam. Tanwin ni kenapa? Itu nak tahu ke kenapa tak ada tanwin? Ni ada tanwin. Kenapa tak ada tanwin? Isim sepatutnya ada alif lam di pangkal ataupun ada tanwin di hujung. Tak ada alif lam, letak tanwin. Tak ada alif lam, sepatutnya kena letak tanwin. Kenapa tak ada tanwin? Okey. Sifat ni dia boleh tanwin, boleh tak ada tanwin. Yang penting sekarang ni ialah alif lam dan tanwin. Alif lam dan tanwin ini dua benda yang berlawanan. Kalau ada alif lam tak boleh ada tanwin. Kalau ada tanwin tak boleh ada alif lam. Sekarang ni kenapa ada tanwin? Sebab tak ada alif lam. Ada alif lam tak? Tak ada. Kenapa tak ada tanwin? Itu soalannya. Sebab dia adalah MMS. MMS ni apa dia? Benar dengar. Okey. Muka surat 79. MMS ni apa? Tak boleh ada tiga ni. Tak boleh ada alif lam. Tak boleh ada tanwin. Tak boleh baris. Tak boleh alif lam. Tak boleh tanwin. Tak boleh baris bawah. Muka surat 76 dulu. Tengok muka surat 76. Tengok 76 dulu. Tajuk utamanya 76. Tajuk yang ada kaitan dengan ayat ini ialah 79. Tengok 76 dulu. Tak pernah belajar lagi? Yalah, betul lah. Dalam buku ni tak pernah belajar. Tapi dalam buku merah tu dah pernah belajar. Okey. Mamnut tu maksud tak apa. Mamnut tu dilarang. Mamnut tu maksudnya apa? Dilarang. Jumpa tak tajuk dia? 76. Mamnut tu dilarang.
Mamnu' dilarang min daripada. Saraf tu 3 benda ni. Apa makna saraf? Saraf itu merujuk kepada saraf ni maksudnya apa? Saraf ini ialah alif lam. Saraf ni 3 benda alif lam, tanwin dan baris bawah. Ini saya bagi ni bukan maklum, bukan saraf, bukan terjemahan asal bagi saraf Ini terjemahan untuk memudahkan tuan-tuan dan puan. Saraf tu 3 benda Apa dia? Alif lam, tanwin, baris bawah. Jadi bila dilarang daripada saraf, maksudnya dilarang daripada apa? Dilarang daripada alif lam, dilarang daripada tanwin dan dilarang daripada baris bawah. Mamnu' tu maksudnya dilarang. Mamnu'. Okey. Sebenarnya isim, tolong sebutkan tanda isim yang pertama apa dia? Alif, lam. Yang kedua, yang ketiga, baris bawah. Sepatutnya setiap isim boleh menerima salah satu daripada 3 ni. Semula, sepatutnya setiap isim boleh menerima salah satu daripada ketiga-tiga ini. Boleh ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, boleh letak tanwin. Dan boleh baris bawah. Tapi dia ni, 3-3 tak boleh. Dia pantang 3-3 ni. Kenapa kena pantang? Tanyalah orang Arab. Jadi Ustaz, kalau 2 dalam 3 tu 2 pun memang tak. Bila dia MMS, 3-3 ni tak ada. Ada alif lam. Ada tanwin. Perkataan ini tak boleh letak baris bawah. Tak boleh baca ababili. Dalam arti kata lain, kalau ada haraf jar sebelum dia, tak boleh baca. Tak boleh baca baris bawah lah. Diganti dengan baris atas. Atas saja. Mesti ke atas. Boleh depan dan atas. Nanti saya ulas. Macam suspend je. Okey, MMS mamnu' minas saraf, dilarang daripada saraf. Dilarang daripada 3 benda ni lah Dilarang daripada alif lam, tanwin dan baris bawah. Ini adalah pengecualian Okey, MMS ni, perkataan yang akan jadi MMS ni ada banyak. Kita boleh kategorikan kepada 3. Yang pertama tu apa dia? A'lam tu ada ditulis. Ada kan? A'lam tu apa maksud dia? Nama khas lah kat sini Okey, nama khas. Yang kedua, sifat yang tengah-tengah, sifat. Yang ketiga bukan nama ataupun sifat. Okey, penerangan setiap satu tadi disebut dalam muka surat berikutnya. Kalau MMS yang nama, dia ada kat muka surat 77. Nak cerita ke? Ceritalah. Baik. Saya tak cerita semua, saya pilih satu je. Yang pertama. Tengok kotak yang pertama. Nama muannas, nama macam mana yang akan jadi MMS? Nama banyak, nama orang, nama lelaki, nama perempuan. Nama yang pertama kanan, kotak kanan atas, apa dia ditulis kat situ? Muannas. Muannas tu maksudnya perempuan. Muannas tu perempuan. Nama perempuan lah bukan nama lelaki. Hakiki. Sejati. Tulen. Perempuan sejati atau perempuan tulen. Bukan jadi-jadian. Jadi-jadian tak masuk dalam MMS. Dan lawan dia muannas lafzi. Tulisan ataupun lafaznya sahaja. Tak faham sangat kan? Tak apa, tengok contoh fahamlah. Muannas lafzi maksudnya perempuan tulisan. Lafzi ni tulisan ataupun lafaz. Tengok contoh pertama. Zainab dengan Suad. Zainab lelaki perempuan? Zainab perempuan ya.
Ada ta marbutah tak Zainab ni? Ai kenapa perempuan pula? Ya, dia perempuan. Tak ada lah orang kata nama siapa? Zainab. Oh. Laki lah ni. Tak. Mesti perempuan Sebab tak semua. Memanglah ta marbutah itu simbol kepada perempuan. Tapi tak semua nama perempuan ada ta marbutah. Ramai je nama perempuan tak ada. Ta marbutah. Zainab. Lagi apa? Zailan dan sebagainya. Nur ni mana ada ta marbutah? Ke Nurah? Nur je kan? Tak ada ta marbutah. Jadi dia perempuan ke lelaki? Dia perempuan. Yang ini dipanggil muannas hakiki. Jadi kalimah Zainab tak boleh ni. Semua nama perempuan, senang cerita lah. Semua nama perempuan tak boleh ada tiga-tiga ni. Jangan bawa nama letak alif, lam, tanwin dan baris bawah. Tak boleh. Okey? Baik. Su'ad. Laki perempuan? Laki ya? Bukan. Su'ad nama klasik perempuan Arab. Syuaib itu laki. Su'ad ni nama klasik perempuan Arab. Nama klasik. Nama klasik perempuan Melayu, wanita Melayu. Apa nama klasik wanita Melayu? Fatimah masih pakai sampai hari ni. Embun ni nama bunga. Embun, mawar, melati, tanjung, kenanga, orkid dan sebagainya. Melur. Nama siapa? Melur. Allah. Macam hidup zaman 70-an, 60-an. Tak ada dah kan? Bunga ada. Bunga ada kan? Mawar ada lagi. Mawar okey lagi. Tanjung, kenanga tak ada dah. Zaitun. Okey, zaitun. Ros masih relevan lah. Ros sebab bunga kebanggaan negara kita pun bunga ros kan. Okey. Bunga yalah ros lah. Ros tu bunga raya tak sama Oh lain. Aduh malu je jadi rakyat Malaysia. Yalah bunga raya pasal ros tu yang dia ada macam-macam warna kan. Ya betul. Bunga raya dengan bunga ros. Alah ros tu yang orang kalau jiwang-jiwang dan sebagainya pakai guna ros lah Okey, baik. Okey, jadi yang kedua, Su'ad ni ialah nama klasik perempuan Arab ataupun wanita Arab. Nama lama, nama klasik lah. Saya tak pastilah nama ni masih dipakai lagi ke tak. Tapi perempuan ni bukan lelaki. Sebab ada satu syair yang menceritakan tentang Banat Su'ad. Nama tajuk syair tu ialah Banat Su'ad. Su'ad tu perempuan, bukan lelaki. Jangan silap faham. Okey? Dia tak letaklah nama Melur kat situ sebab kita bincang bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Okey, janganlah macam yalah dia akan pilih kalimah bahasa Arab. Baik, yang kedua Hamzah, Talhah, Ubaidah. Laki ke perempuan? Hamzah, Talhah. Inilah yang dipanggil muannas lafzi. Tulisan dia ada ta marbutah. Tapi orangnya laki. Boleh? Yang ini pun sama, tak boleh alif lam tanwin dan baris bawah. Okey, yang ketiga Aisyah dengan Khadijah. Yang ini tak perlu pening-pening kepala, memang nama perempuan dan ada ta marbutah. Okey? Jadi disebabkan dia tak boleh baris bawah, dia boleh baris depan tak? MMS ni dia boleh dua baris je lah. MMS dia boleh baris apa? Dia boleh baris depan dan boleh baris kalau dari segi baris, MMS dia boleh baris depan, boleh baris atas, tak boleh baris bawah. Jadi kalau tempat yang baris bawah, macam mana nak buat? Dalam hadis kebanyakan hadis, antara perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis ialah Sayyidatina Aisyah. Ini nama sebutan betulnya macam ni. Aisyah, bukan Aisyah. Apatah lagi Aisyah. Aisyah sebenarnya. Jadi kalau nak rumikan macam mana? Aisyah. Aisyah. Arwah nenek saya macam ni tulisan nama dia. Arwah nenek saya tulisan nama dia macam ni. Maknanya dia tu, tapi kalau orang Melayu tu, peliknya macam mana nak baca. Inilah sebutan betulnya. Aisyah, bukan Aisyah.
Yelah SYHN, tak kisahlah yang tu. Yang ni. Yang ni. Yang ni ramai yang tulis AI terus. Sebenarnya bukan Aisyah. Aisyah. Anwar, bukan Anwar. Okey. Jadi sepatutnya kalau ikut hukum tata bahasa, selepas an haraf jar kena baca baris bawah dan ada alif lam tak? Sepatutnya kena letak tanwin. Itu ikut hukum asal. Okey, tetapi disebabkan dia ini adalah apa? Jadi sebab dia MMS, baris bawah tak boleh, tanwin tak boleh. Kalau tak boleh nak buat apa? Orang Arab ganti dengan baris atas. Orang Arab ganti dengan atas. Dia tak ganti dengan depan. Dia ganti dengan baris atas. Kenapa atas? Wallahu alam. Ikut sahajalah. Sami'na wa ta'na. Jadi jangan peliklah lepas ni kalau tuan-tuan baca kitab hadis 40 contohnya, Riyadus Salihin, tengok matan Arab tu, jangan tengok terjemah Melayu. Melayu tak adalah diriwayatkan daripada Aisyah, mati je huruf hujung. Tapi kalau dalam matan hadis yang atas, kalau dia letak baris an Aisyata. Janganlah kata, salah ni kitab ni. Saya belajar lepas harus baris bawah. Baik, maknanya dia tak ingat tajuk MMS. Okey, jadi setiap tempat yang kena baris bawah ganti dengan baris atas. Baris depan boleh, baris depan tak ada masalah, tak payah gantilah. Baris atas tak ada masalah. Sebab dia boleh baris depan, maknanya kalimah Aisyah ini dia boleh baca Aisyatu. Kalau baris depan Aisyah kat sini dia akan jadi ta juga. Dia terpaksa guna atas. Boleh? Maknanya tempat yang kena baris depan kalau dia fa'il. Fa'il baris depan kan? Nak baca Aisyatulah kalau dia jadi fa'il. Kalau jadi maf'ulun bih baris atas. Baca Aisyata. Yang ni tak ada masalah. Boleh nampak macam biasa. Tapi bila lepas haraf jar, kena baca Aisyata juga. Ganti dengan baris atas. Boleh? Faham? Yang ini tuan-tuan terpaksa terima dengan hati yang terbuka. Tak boleh nak cari reason kenapa. Kenapa perempuan ni jadi MMS? Wallahu a'lam. Okey, baik. Tapi belum sampai lagi tajuk yang saya nak bincangkan ni. Tengok muka surat 79 lah, senang. 79. Masih di bawah tajuk MMS. Tengok yang tengah-tengah. 79, tengok yang tengah-tengah. Dia tulis apa tu? Sirah Jumu'. Sirah bentuk ataupun pattern. Sirah maksudnya apa? Bentuk ataupun pattern. Muntaha penghujung. Pernah dengar muntaha? Muntaha ni hujung. Penghujung. Jumu' jamak. 79. Sirah bentuk, muntaha hujung, penghujung, jamak tu adalah jamak. Okey, jadi di dalam bahasa Arab bila sebut ramai, sebenarnya pembahagian jamak ni dalam bahasa Arab dia agak detail, ada banyak sebenarnya. Bila sebut banyak dalam bahasa Arab dia ada kalimah yang bila sebut tu dia akan bilangannya mesti 3 sampai 10. Ada yang kalau gunakan istilah dia akan melebih daripada 10. Ada satu lagi istilah yang kalau kita gunakan dia akan memberi makna paling banyak. Yang inilah yang dipanggil sirah muntahal jumu'. Tengok contoh di bawah.
Yang pertama, dia ada dua kategori. Yang pertama, jamak taksir. Jamak taksir tu apa dia? Jamak yang tak ada kaedah. Jamak taksir ni maksudnya apa? Jamak yang tidak ada kaedah. Selepas alif ada dua huruf. Tengok contoh. Selepas alif ada dua huruf. Contoh dia apa? Masajid dengan madaris. Ada alif tak? Lepas alif ada berapa huruf? Maka dia adalah jamak. Ni, jamak sirah muntahal jumu'. Memberi maksud apa? Bilangan dia tu terlampau banyak, susah nak dihitung. Masjid, ada berapa masjid di atas muka bumi ini? Banyak sikit. Kat Malaysia lah, kat Malaysia ada berapa banyak masjid? Tak tahulah okey. Bukan tafdil. Kan? Tafdil tu nak buat perbandingan. Ada dua cantik, yang mana cantik? A cantik ke B? Oh, ini lebih cantik. Itu tafdil. Yang ini untuk menunjukkan bilangan banyak saja. Madaris maksudnya sekolah-sekolah. Ada berapa buah sekolah atas muka bumi ni? Lagi banyak. Okey, sekolah dengan sekolah kerajaan, swasta. Rendah, sekolah menengah, preschool dan sebagainya. Macam-macam jenis sekolah. Okey. Yang tak okey, baik. Yang kedua, jamak taksir lepas alif ada 3 huruf yang di tengah-tengah huruf mati. Masabih. Ada alif tak dalam kalimah masabih? Selepas alif ada berapa huruf? Tengah-tengahnya huruf ya, hidup ke mati? Maka masabih juga adalah MMS. Tuan-tuan dan puan-puan baca surah Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Masabih. Hu. Jadi tak boleh slow. Slow dia lupa. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha masabiha wa ja'alnaha masabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia bimasabiha dengan masabih ni maksudnya apa? Boleh terjemah dua, lampu-lampu ataupun bintang-bintang. Kalau di muka bumi ni, masabih maksudnya lampu-lampu. Ada berapa banyak lampu kat atas muka bumi ni? Tak adalah yang buat. Kajian PhD saya tentang lampu. Tak adalah kot. Macam pelik pula Lampu Kalimantan ke, lampu apa? Cool. Dia ada LED, lepas tu dia ada cool white, warm white, lepas tu dia ada plaster ceiling dia. Hari tu saya nak pasang lampu kat rumah. Jenuh juga rupanya. Nak kena. Dia plaster ceiling lain, dia simen lain dia punya lampu dia. Lepas tu dia ada warm white, cool white, light white. Macam-macam jenis Jadi lampu tu terlampau banyak sangat. Maka sebab itulah guna jamak sirah muntahal jumu'. Dan disebabkan dia MMS. Ada alif lam kat sini. Hakikat sepatutnya lepas haraf jar kena baca macam mana? Sepatutnya kena baca baris bawah dan kena bertanwin sebab tak ada alif lam, tetapi di dalam Al-Quran diganti dengan baris atas sebab tak boleh baris bawah, tak boleh tanwin. Jadi sebab itulah kita baca walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha. Janganlah kita terlepas cakap kata salah Quran ni. Jadi itulah kepentingan belajar, kena habiskan belajar. Jangan belajar sekerat-sekerat. Ya. Okey, baik. Di macam kes saya terbaca baru ni tadi, masa nak datang sini terbaca satu orang di cleaner. Dia masuk dekat dalam kokpit kapal terbang tu, dia terbaca buku manual.
Okey, kalau kamu nak hidupkan enjin, tekan button hijau. Dia tekan. Oh, hidup. Kalau nak jalan, tekan button biru. Oh, dia pun macam mana nak jalankan ni? Dia bila dah hidup tu, dia seronok lah. Rasa macam, oh, boleh jalan ni. Boleh try kot nak jalan. Okey, nak jalankan, tekan button warna biru. Dia tekan. Lepas tu jalan. Oh, seronok. Kalau nak terbang, tekan button merah. Pok, dia pun terbang. Tekan merah, terbang. Oh, seronok. Lepas tu dah terbang 10 minit. Dia nak mendarat. Macam mana nak tekan button mendarat? Dia buka rupanya, oh, ini adalah buku, ini adalah edisi, ini adalah chapter 1. Chapter 2 macam mana nak mendarat, kena dapatkan dekat kedai yang berhampiran. Ini bukan cerita betul tuan-tuan. Ini adalah pengajaran akhirnya, sebab tak tahu sampai habis. Janganlah sebab kita rasa kita tahu sikit, kita boleh tahu sampai habis. Sebab dia punya kesudahan dia mengakibatkan akhirnya ditunjuklah kapal terbang tu terhempas dan meletuplah. Baik. Jadi itulah perlunya ilmu, kena tahu daripada A sampai Z. Tak tahu semua, tapi yang penting-penting kena tahu. Baik, jadi sebab itulah ababil, kalau kita tengok pattern dia, ada alif tak? Lepas alif ada berapa huruf? Tengahnya huruf? Jadi dia tak boleh alif lam, tak boleh tanwin. Sebab itulah tayran tanwin. Sini tak ada tanwin. Faham? Okey. Jadi bila guna pattern ini memberi maksud apa? Kan saya dah sebut tadi. Pattern ini memberi maksud terlampau banyak. Jadi dia punya pasukan dia tu apa banyak? Terlampau banyak lah, sebab dia menggunakan pattern sirah muntahal jumuk. Yang ini kalau tuan-tuan puan baca terjemahan tak tahu. Dan dia telah mengutus kepada mereka burung ababil. Terus terjemah ababil. Okey, sebenarnya burung yang berpasukan. Pasukan tu ada sikit ke banyak? Terlampau banyak. Okey. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ambil satu ayat lagi. Sudah ke yang ni? Dah Dia refer pada banyak je ya. Dia bukan macam sikit. Bukan nak ada buat perbandingan, tak ada. Macam inilah Allah telah menghiasi langit dengan apa? Bintang-bintang. Ada sikit ke banyak bintang yang ada kat langit? Biasanya kalau guna sirah muntahal jumuk ni, kita sampai hampir-hampir macam mustahil nak kira. Okey? Masabih. Yang lain ikut pattern ini, syayatin. Syayatin. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin. Ada berapa ekor syaitan? Tak ada pula. Memang banyak lah. Berapa banyak bilangan syaitan? Saya tak ingat, tapi saya pernah dengar. Dia nisbah dia 9. 1/9. 19. Manusia ada sekian. Bilangan manusia ni adalah 1/9 daripada syaitan. Syaitan pula 1/9. Saya tak ingat, tapi nanti saya cari balik lah dia punya rujukan. Okey, maknanya syaitan tu adalah, tak tahulah dia lebih banyak ataupun lebih sikit ke, tapi banyak lah. Manusia banyak ke sikit? Banyak. Boleh kira? Ya, boleh lah, tapi itu anggaran je kan, tak boleh kira tepat kan? Ke boleh kira exactly tepat? Oh ya, tu kalau yang orang dekat dalam kampung tu, orang asli dan sebagainya. Kalau macam dekat mana? Dekat hutan apa tu? Amazon. Ya, baik. Tarmihim bihijaratin min sijil. Satu lagi ayat. Saya nak padam. Kita bincanglah yang mana dapat. Dah Tarmihim. Yang popular dalam ayat ni apa? Lagi? Min. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ayat 4. Dhamir yang popular. Yang pertama him. Lagi
Haraf ja. Lepas haraf ja ni orang Arab panggil majrur. Isim majrur. Baris bawah. Min haraf ja. Sijil pun majrur. Tarmi ni fi'il. Fi'il mudhari'. Mana fa'il dia? Ada isim baris depan? Tak ada. Jadi mesti melibatkan dhamir yang tak nampak lah. Apa dhamir dia? Cuba tengok kuning A, fi'il mudhari' pangkal dia ada huruf tah. Apa dhamir yang terlibat? Hujung dia baris depan. Fi'il mudhari' yang simbol dia macam ni. Ta. Hujung dia simbol baris depan. Kuning A. Apa dhamir dia? Iya dengan anta. Ada dua ya. Engkau melontar mereka dengan batu ataupun dia melontar mereka dengan batu. Siapa lontar ni? Burung ni laki perempuan? Betina lah. Orang yang datang semua burung betina. Berapa ekor? Banyak. Ya? Oh, satu pula. Saya nak pastikan tuan-tuan dan puan dah belajar ke belum formula nombor 4? Diagram warna biru. Diagram warna biru, formula nombor 4. Jamak taksir untuk benda akan menjadi muannas mufrad. Dah. Nombor 4. Ada tanda lagi? Buku merah dah. Saya ingat. Tak ada tu lupa tanda. Tak apa. Hari ni saya bagi dulu. Nanti tuan-tuan kita ingatkan saya akan bincangkan formula nombor 4 next week. Sekarang ni kalau bincang tak masuk dah ni. Okey, baik. Jadi ikut je dulu. Fa'il dia ialah hiya. Hiya ni merujuk kepada burung tadi Tayran ababil. Kenapa? Sebab dia menggunakan formula nombor 4 kat sini. Apakah formula nombor 4? Next week. Ia dalam kurungan burung-burung itu. Tarmi, ia dalam kurungan burung-burung itu melontar ke membaling. Menjatuhkan. Dengan tengkuk macam mana nak balik tu? Melepaskan. Tapi kalau dalam Roma ni sebenarnya ni tarmi Roma ni macam kalau tuan-tuan dan puan pergi haji, salah satu yang kena buat apa? Tu. Ini kalimah dia. Tarmi ni memang lontar, maknanya dia macam tu. Tak tahulah burung tu dia pergi laju-laju dia macam tu ke macam mana. Okey, saya nak tanya, ada berapa banyak batu dibawa? Saya ada pakai kaki dua. 3. 3, 1 paruh, 2 dekat kaki. Jadi mungkin dia turun macam ni, lepas tu nak sampai tu dia macam tu lah dilepaskan. Jadi macam melontar jugalah. Dia bukan tu dia bukan bahasanya dia punya scene dia tu bukan macam ni, lepas tu lepas. Tak, dia macam mungkin macam helang nak sambar. Bila nak dekat tu dilepaskan lah. Tu maksud dia. Dia jadi laju lah. Dan batu ni apa-apa sebenarnya kalau daripada komet taik bintang tu dia berapi ke? No, bila pecah nak sampai kat bumi tu dia berapi ke ataupun dia berapi masa nak dekat dengan bumi? Oh, dah lah ada. Ini dia sebenarnya pergeseran dengan udara kan, bila berdepan dengan graviti bumi, benda tu dia lagi laju kan, bila makin laju dia akan jadi terbakar. Jadi batu ni pun sama dia punya konsep dia. Adakah dia daripada awal terbakar?
Terbakar burung tu macam mana nak bawa? Terbakarlah mulut dia dengan tangan dia. Okey? Baik. Saya terjemah dulu. Nanti kita sambunglah minggu depan tak sempat. Saya terjemah dulu. Tarmihim, ia dalam kurungan burung-burung itu melontar mereka bihijaratin. Ia dalam kurungan burung-burung itu melontar mereka. Semula tarmi ia iaitu dalam kurungan burung-burung melontar mereka bihijarah dengan batu. Dengan batu? Ya? Batu je. Tak Tak, hijarah ini dari segi maksud dia ialah dia merujuk pada batu je lah. Dia tidak memberi maksud batu tu satu ke, banyak ke, tak. Sebabnya dekat perkataan hijarah ni ada apa di hujung dia? Ada tanwin. Beza tanwin dengan alif lam apa? Kalau alif lam spesifik. Kalau tanwin di umum, bila sebut batu tak kisahlah dia bawa batu kecil ke, batu besar ke, satu ke, dua ke, tak kisah. Okey? Dia telah melontar, ia dalam kurungan burung-burung itu melontar mereka dengan hijarah, batu, atau nak terjemah batu-batu pun bolehlah batu ataupun batu-batu min dari sijil. Sijil tu apa? Nama neraka. Neraka sijil, ya. Dari tanah yang dibakar. Sijil min dari sijil tanah yang dibakar. Baked clay. With Baked clay. baked clay. Tuan-tuan dan puan-puan, buat rumah ni, dinding tu pakai apa? Bata tu daripada mana? Tanah tu tu jadi batu. Ni bukan batu betul. Batu tu dibakar, dia jadi daripada tanah yang dibakar jadi batu, jadi keras. Jadi bila dicampak dia jadi terbakar lah lepas tu. Okey? Itu maksud dia. Sijil ni maksudnya apa? Tanah yang dibakar. Oh, bukan. Bukan. Dalam tafsir disebut tin matbuh. Tin tu tanah, matbuh ni daripada perkataan tabakha. Tabakha ni bakar. Bukan tembakau tu. Tabakha ni masak, bakar, bolehlah tu, serti. Tin mutahajjir. Tin tanah mutahajjir yang menjadi batu. Matbuh disebabkan dia dibakar. Itu dia maksud dia. Bukan dia pergi ambil dekat neraka sana, dia pergi terbang, lepas tu datang ke dunia, macam tu. Okey. Baik, nanti saya akan tambah lagi lah tafsirnya next week insya-Allah. Kita jumpa next week. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardud ilayna 'inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.